Tamam, terus. Kisah timun juga labu sangat suka, hingga Anas turut sama cintainya. Dan Nabi suka kisah. Kisah ni apa dia? Timun. Tu saya terjemah dah. Kisah timun juga labu sangat suka. Kisah ni timun. Dan Nabi juga suka dengan labu. Labu yang macam mana? Ini kita akan bincang lagi. Apa dia jenis labu tersebut? Hingga Anas turut sama cintainya. Nabi, bila mana Sayyidina Rasul dilihat oleh Sayyidina Anas, yatatabba' ad-dubba hawalai al-qas'ah, mencari-cari madu lah dah, mencari-cari labu di sekeliling bekas makanan. Maka Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, mulai pada hari tersebut saya juga menyukai labu. Baik labu yang mana Nabi makan, khilaf di kalangan ulama. Cuba baca. Labu air, Labu air atau labu kuning jua jadi bahasan oleh para ulama. ya. Dan Abdul Hayy Al-Katani, imam kita, telah memilih pandangan yang pertama. Jika kamu ingin pilih yang kedua, terpulanglah, ini hanya khilaf saja. Ya. Makanannya. Jadi labu air atau labu kuning jua jadi bahasan oleh para ulama. Jadi ulama bincang sekarang ni, labu apa yang Nabi makan? Labu air ke labu kuning? Ini khilaf di kalangan ulama. Dan Abdul Hayy Al-Kittani, imam kita, Imam Abdul Hayy Al-Kittani rahimahullah, memilih pandangan apa dia? Telah memilih pandangan yang pertama. Dia memilih pandangan yang pertama, yaitu labu air. Pandangan pertama tu labu air lah, sebab saya susun labu air dulu. Labu air atau labu kuning jua. Dia memilih pandangan yang pertama, iaitu memilih labu air. Disebut dalam kitab beliau Munyatus Sa'il, kata beliau itu adalah labu as-sala. Kalau kita sekarang ni dia panggil labu kundur. Labu yang kita buat sup labu tu, labu ayak tu lah. Hak tu yang labu dimakan oleh Nabi, dan labu ini yang manis. Ni pun boleh buat gulai juga. Orang buat gulai labu dan sampai gulai tu kan. Nah, yang tu yang manis tu. Pandangan yang kedua, para ulama memilih kata itu adalah labu kuning. Jadi sebab tu saya sebut, jika kamu ingin pilih yang kedua, terpulanglah. Ini hanya khilaf saja. Ini berkelahi pula. Tak kira marah kat kita pula, Nabi makan labu kuning apa, labu air apa, labu kuning. Saya pernah pergi rumah Syekh jamu saya labu kuning. Syekh kata ni adalah labu yang Nabi makan. Dia kata tak apalah. Imam Abdul Hayy pun ulama juga, dan dia juga ulama besar hadis. Dan dia riwayatkan kata ini labu dipanggil labu sala. Labu sala ni tumbuh di Sala, kerana dia duduk di Maghrib, maka dia sebut labu ni dengan nama pada tempat dia lah. Tempat kita dipanggil labu ayak lah, labu ayak. Jadi labu Sala ni adalah dikatakan sebagai tempat yang Nabi Allah Yusuf alaihissalam, setelah keluar daripada mulut ikan paus, ikan nun tadi ni, baginda Yusuf alaihissalam terdampar di tepi pulau Sala, di tepi pantai Sala. Waktu dia terdampar situlah yang disebut dalam Al-Quran syajarah min yaqtin kan, wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Kami tumbuhkan kepada Nabi Allah Yusuf Nabi Allah Yunus alaihi salam dengan syajarah min yaqtin. Syajarah min yaqtin ni apa dia? Pokok labu. Baik, labu apa? Kata Imam Abdul Hayy Kittani, saya bertanya kepada para ulama di Salah, mereka katakan tempat Nabi Allah Yunus dikeluarkan daripada perut ikan nun tadi ni masih disimpan oleh mereka, dia penjaga tempat sejarah tadi, dan tu nama dia Sala. Dan labu yang tumbuh di tepi pantai tu labu Sala, labu air tu. Dan kelebihan labu ni, kata sebahagian ulama, lalat tidak singgah dekat labu. Karena tu Nabi Yunus AS dilindungi dengan daun labu, kerana lalat tidak akan pergi. Dan kerana Nabi Yunus ketika keluar daripada perut ikan nun, badannya seperti kanak-kanak. Kalau kata kena dengan sikit saja, lalat singgah pun akan jadi menyakitkan tubuh. Maka Allah menjaga badan Nabi Allah Yunus daripada dihinggapi oleh lalat. Dan Allah menjaga badan para anbiya daripada dihinggapi lalat. Para anbiya tidak dihinggapi lalat. Malah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalat tidak singgah, tidak lintas di depan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam kitab Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi radhiyallahu anhu. Imam Fakhruddin Ar-Razi kata lalat tak singgah, bukan singgah, lintah pun tak pernah depan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan sakat lintah, hurung. Rasulullah dilintasi lalat pun tidak, kerana lalat malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil labu Sala. Jadi jangan berkelahi. Mana-mana pun tak ada masalah. Labu kuning ke, labu merah, labu air ke,
silakan, tidak ada masalah. Nak ikut pandangan yang mana pun tidak ada masalah. Terus. Makanan yang pernah disentuh baginda ada lagi tak dapat disebut semua. Ya, makanan yang pernah disentuh oleh Nabi banyak lagi. Taklah dapat disebut semua. Kalau sebut semua lagi, jadi kitab ni bab makanan je lah. Nah, maka saya sebut seorang penuntut yang tinggi himmahnya tidak cukup dengan nazam ini saja. Saya penuntut ilmu yang tinggi himmahnya, dia tak cukuplah dengan nazam ni saja. Dia kena baca lagi kitab lain sama. Jangan baca kitab saya saja. Kitab lain pun ada lagi. Tingkatkanlah himmahmu wahai saudara demi mengenal kekasihmu tercinta. Jadi kena tingkatkan semangat kita. Itu kata para masyayikh, selagi mana bertambahnya ilmu seseorang tentang Nabi Muhammad, maka akan bertambahnya kecintaan dia kepada Nabi SAW. Jadi seorang tadi akan berbeza kecintaannya kepada Rasulullah melihat kepada sejauh mana pengetahuan dia dengan Rasulullah. Lagi tinggi pengetahuan dia tentang Rasul, maka akan makin bertambah kecintaannya kepada Sayyiduna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya tidak tinggalkan, di bawah saya sebutkan sebahagian makanan lagi, tapi tidak bentuk dalam syair lah. Antara makanan yang Nabi makan apa dia? Qadid. Qadid iaitu daging yang dikeringkan, diletakkan padanya garam. Nabi makan khal, cuka. Nabi makan faluzaj. Faluzaj ini sejenis manisan. Nabi makan kabid, yakni hati kambing yang dibakar. Kami pernah pergi beraya haji di Siwa. Siwa ni lebih kurang 8 ke 9 jam perjalanan daripada Kahirah. Jauh, 1000 km daripada Kahirah, lebih kurang lah. Jauh betul, 800 km daripada Kahirah. Pergi ke rumah sahabat kami Syekh Idris Siwi, duduk di Siwa. Orang Siwa ni dia ada bahasa mereka sendiri. Masa sembelih kambing, mereka akan ambil hati kambing, kabid, kemudian mereka akan bakar terus waktu tu. Tanpa bubuh perasa apa, tak ada perasa apa. Bakar sikit je, lepas tu bagi kat kita suruh makan. Allahu Akbar, saya jam. Nah. Tapi sedap boleh lah. Boleh lah, telan-telan tu boleh. Tapi nak pepok jam jugalah. Mereka macam tu. Mereka bakar waktu tu, tengah duduk sembelih ni. Tengah duduk siap kambing ni. Dah hati mereka ambil tu, mereka kerak tu. Kerak-kerak, terus mereka letak atas api. Panggang terus. Panggang terbalik lagi. Bagi seorang sikit. Makan. Dia makan terus. Di sunnah Nabi SAW, Nabi makan macam tu. As-sarid, Nabi makan sarid. Sarid ni sejenis makan, kalau kata makanan di Mesir dipanggil fattah. Nasi yang diselangi dengan roti. Dan kemudian ada sup dalam tu. Dia masak sekali dengan sup. Nasi dia tu sedap. Ada daging dalam tu. Nah, tu dipanggil sarid. Kena pergi sana lah. Sebut saja tak kerti. Tak boleh nak bayang kita. Tu nasi sup. Maksudnya muai kot tu. Dia bukan muai. Dia bukan muai. Dia dipanggil fattah. Kena pergi mana? Pergi Mesir. Pergi Mesir kita tunjuk lah, kita buat pergi makan. Lepas tu nama dia lagi, nama makanan lain, qazirah. Ini daging yang dipotong kecil, yang dimasakkan menggunakan air yang banyak sehingga ianya lembut, lalu dimasukkan tepung. Ini tak pernah makan kita ni. Dia masak daging sampai lembut, lepas tu dia masuk tepung. Macam mana ni? Tak faham. Nah, ini tidak pernah makan. Di Mesir pun tidak ada. Qazirah ni tidak ada di Mesir. Nah, kalau kata tak dimasukkan daging, tepung sahaja dimasak, dipanggil asidah, lawan kepada qazirah. Lain pula nama dia. Semua saya sebut di bawah. Lepas tu keju. Nabi makan keju. Kabas buah pokok arak. Kayu arak yang kita guna bersiwak tu. Dia ada buah dia. Buah dia dimakan oleh Nabi SAW. Nabi pernah makan buah arak. Dan kena ada lagi al-hindiba. Dia macam daun seperti gargir. Kalau di Mesir ada daun gargir. Daun gargir ni dijual di kedai-kedai lah. Tu orang Arab Mesir dia sebut, "Lau alimatil mar'atu ma fi gargir la zara'atha tahta as-sarir." Kalau orang perempuan tahu apa yang ada pada gargir, dia akan tanam gargir ni bawah katil dia. Faham kau no? Tak faham? Nampak lambat tu. Nah, kalau orang perempuan tahu apa yang ada pada gargir, dia akan tanam bawah katil dia bagi suami dia makan. Nak abang kata kuat lah kalau makan tu. Gargir ni lebih kurang tu lah. Lambat no? Duduk. Apa maksud tanam bawah katil tu? No? Tak ada tempat nak tanam ke? Tu panggil misal. Misal. Abang kata lajunya dia kalau nak bersama dengan suami tu, kerak gargir tubuh dalam mulut tu. Suami dia akan jadi gagah. Baik. Dari nama Nabi makan apa lagi? Asyamar. Tapi tu gargir. Ini hindiba. Hindiba dia macam dah gargir juga, tapi dia bukan gargir. Dia satu jenis daun. Itu asyamar. Syamar ni jintan manis Nabi makan. Rijlah.
Dijlah iaitu sejenis tumbuhan yang tumbuh di tempat laluan air. Ini pun kita tak pernah tengok. Dia adalah sejenis makanan. Dan sejenis sayur. Juga Nabi makan. Buah-buahan, Nabi pernah makan buah tamar. Ini akan disebut buah-buahan nanti di belakang. Nabi makan apa buah-buah yang Nabi makan. Dan kemudian Nabi juga makan buah delima. Diriwayatkan dalam hadis, pernah Nabi makan delima. Terus